Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam tafsir ataupun tadabbur ringkas kepada beberapa ayat dari surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang makna An-Nazi'at. An-Nazi'at makna malaikat yang mencabut nyawa. Ada dua cara, satu gharqa secara kasar, secara ganas. Yang kedua, wan-nashitati nashta, dan juga malaikat yang mencabut nyawa secara lembut untuk orang beriman. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah matikan kita dengan husnul khatimah dan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat nashta secara lembut yang dilakukan oleh malakul maut. Pada pagi ini, insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita bermula dari ayat 15. Bermula dari ayat 15. Buka Quran, ambil mushaf. Kita sama-sama baca ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Ayat yang pertama, ayat 15 yang kita baca ni, hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini di antara nabi yang Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Al-Quran. Beberapa kali baca 2-3 surah, jumpa kisah Nabi Musa. Tengok nota dalam Pimpinan Ar-Rahman, ayat nota 18-17. Setelah menerangkan perihal kaum musyrik Mekah yang tidak percaya kepada hari akhirat dan enggan beriman, maka mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi semangat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baginda meneruskan perjuangannya menegakkan Islam dengan menceritakan kepadanya perihal Nabi Musa alaihi salam yang juga telah mendapat pertentangan keras dari Fir'aun dan kaumnya, tetapi akhirnya Nabi Musa berjaya mengalahkan Fir'aun yang menentangnya itu. Kisah Nabi Musa AS ini, kita dalam siri ini insya-Allah kita akan melalui cerita kisah Nabi Musa AS berdepan dengan Tagut di zaman dia. Tagut zaman dia terkenal dengan nama Fir'aun. Setiap masa ada Tagut dia,
Baik, ayat yang pertama kita baca, hal ataka khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khitab ini, cerita Nabi Musa alaihissalam berulang kali dalam Quran, sehingga orang mengatakan aksar kisah. Kisah yang terbanyak dalam Al-Quran duduk di mana? Duduk di kisah Nabi Musa alaihissalam. Kata sebahagian ulama tafsir, kadal Quran, hampirlah Quran itu menceritakan kebanyakannya tentang Bani Israel. Sebab apa? Tentulah ada sebab, ada hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak buat cerita saja-saja. Li syiddati syabah, kerana ada persamaan yang cukup besar, cukup banyak persamaan di antara dakwah Nabi Musa alaihissalam dengan dakwah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pertempuran, pusingan, kitaran, pusingan musuh Islam ini, pertempuran yang akan berlaku, yang telah berlaku di zaman Nabi. Kerana Yahudi yang buat di Madinah, kan? Daripada belum Nabi kita hijrah lagi, Yahudi kacau dah. Dan dairah, maknanya pusingan itu akan berlaku lagi di akhir zaman di antara umat Islam dengan puak-puak Zionis, ataupun dia panggil Sahayinah, Zionis, dan kuncu-kuncu yang duduk di belakangnya. Sekarang ni pun kalau kita tahu, semua perancangan jahat ni dibuat oleh Zionis. Protokol-protokol Zu'ama al-Sahyuni, protokol yang dibuat oleh Zionis. Maknanya, Bani Israel dulu, Bani Israel zaman kita ini pun ada kaitan. Itu yang disebut oleh sebahagian ulama tafsir, Masya Allah, Tabarakallah. Baik, ayat ni berbentuk soalan, hal ataka. Hal ataka. Kan Allah Ta'ala tanya dia, sudahkah sampai kepada kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Soalan ni bukan nak tanya, soalan litakrir, nak menetapkan bahawa sudah ada kisah Nabi Musa. Allah Ta'ala namakan dalam kisah hal ataka hadis. Hal ataka hadis. Hadis Musa. Dinamakan hadis cerita. Bukan kata kisah dongeng, tidak. Cerita hadis menunjukkan bahawa dia khabarun haqiqi. Kalau kata hadis maknanya cerita sungguh. Cerita benar. Allah Ta'ala pilih kisah Nabi Musa ini supaya untuk nak menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi duduk di Mekah dengan tekanan-tekanan yang begitu dahsyat daripada orang-orang Mekah, termasuk di kalangan anak-beranak dia sendiri, orang kampung dia, supaya Nabi kita ambil pengajaran bahawa Nabi Musa juga berdepan dengan orang-orang yang di zaman dia. Masya Allah. Dan akhir kesudahan Fir'aun mati, kalah. Demikianlah juga Fir'aun umat ini. Siapa dia Fir'aun umat ini? Ada riwayat dalam sirah mengatakan Fir'aun umat ini Abu Jahal. Setiap zaman tu ada Fir'aun dia. Fir'aun umat ini, siapa dia? Mendiang Abu Jahal. Itu Fir'aun dia. Baik. Ingat apa cerita Nabi Musa? Allah nak kata apa kepada kita cerita Nabi Musa? Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Iznadahu rabbuhu. Ketika ia, yakni Nabi Musa AS, diseru oleh Tuhannya dari Wadi Tuwa yang suci. Duk mana Wadi Tuwa ni? Para jemaah sekalian, kita tengok penjelasan Wadi Tuwa. Orang panggil duduk di sini, di Mesir. Tengok dalam ayat lepas. Dalam kitab pimpinan kata tengok nota yang lalu.
Nota 853. Baik. Ini di antara pimpinan Ar-Rahman ni dia ada nota penjelasan. Kemudian dia tak ulang dah, dia kata nak tengoknya lepas. 853. Tengok. 853 dalam surah Taha. Dia kata wadi tua, lembah tua tu di mana? Terletak di kaki gunung Tursena. Terletak di kaki gunung Tursena. Di Mesir. Di sinilah Nabi Musa AS menerima wahyu dengan mendapat penghormatan berkata-kata dengan Allah Ta'ala dengan tidak ada perantaraan. Serta diterangkan kepadanya bahawa ia telah dipilih menjadi Rasulnya. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Taha. Surah Taha. Nabi Musa diperintahkan membuka kasutnya. Sebagai menjaga adab peraturan kerana pada saat itu dia sedang menghadap Allah Azza wa Jalla di tempat suci. Kerana di tempat itulah Allah Ta'ala tajalli baginya. Baik. Nabi Musa diperintahkan buka kasut kan. Tapi kita umat Islam berbeza. Kita boleh solat pakai kasut. Orang Yahudi tak boleh. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa buka kasut dia di Wadi Tua. Maknanya Wadi Tua ni di mana? Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kisah Nabi Musa secara ringkas. Bila ringkas, maka disebut yang penting-pentingnya, poin yang besar je. Dia tak cerita dah, dia pergi cari api, dia pergi cari nak jalan tengah malam, tak ada dah. Ini di antara asrar, rahsia, berulangnya kisah dalam Quran. Kisah diulang, tapi setiap tempat itu munasabah, sesuai dengan siyaqul ayah. Maknanya susunan ayat itu. Maka di sini Allah SWT mula dengan seruan dia terus kepada Nabi Musa AS. Sebagaimana ayat surah Taha yang kita sebut tadi. Inni ana rabbuk fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Allah kata, aku Tuhan kamu, hai Musa. Buka kasutmu, kamu berada di lembah yang suci. Surah Taha ayat 12 dan seterusnya lah. Baik. Para jemaah sekalian, kita boleh gambarkan Nabi Musa berjalan pada waktu malam dengan keluarga dia. Di Sahara, di padang pasir Sina. Waktu pula waktu sejuk. Tiba-tiba dia jumpa api. Nampak unggul api nyala. Dia pergi nak ambil api kan, supaya nak jadi pedoman untuk dia berjalan, dia dengan isteri dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri cahaya yang menerangkan hatinya, bukan setakat jalan yang dia nak pergi. Masya Allah, tabarakallah. Dan Allah Ta'ala berkata-kata terus dengan Nabi Musa AS. Dia panggil mukhatabah mubasyarah. Maka berlakulah Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Bila Musa mari di tempat yang dijanjikan, maka kallamahu rabbuhu. Allah Ta'ala bercakap dengan dia. Dan dalam ayat An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa. Wa kallamallahu Musa. Dan Musa juga berkata-kata dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Para jemaah sekalian, itulah di antara kisah Nabi Musa AS duduk di mana? Duduk di lembah tua dekat dengan Jabal Bukit Gunung Tursena. Alhamdulillah lah untuk maklumat catatan rekod kita. Tahun 1993 waktu ana belajar di Madinah ketika cuti, kita ambil peluang menggembara ke ziarah sahabat-sahabat. Ziarah adik-adik yang juga masih belajar waktu tu. Ustaz Abdul Latif belajar di Jordan, di Iraq, dan lain-lain yang ada lagi belajar di Syria. Dan kami mengembara, pergi ke Jordan, kemudian pergi ke Syam, ke Syria, dan juga sampai ke Mesir. Dan Alhamdulillah, waktu tu saya masih lagi sihat, tak sakit lutut, sempat naik Gunung Tursena.
Tinggi. Kita naik pukul 12 malam. Berjalan ikut ramai-ramai. Subuh, dekat subuh baru sampai di atas bukit Tur Sena. Dan orang tunjuklah, ini tempat Nabi Musa munajat, ini pokok macam-macam cerita. Yang pentingnya para jemaah sekalian, kita nak ambil kisah Nabi Musa, bukan kisah kita, cuma itu sebagai satu orang panggil pengalaman. Allah Ta'ala gambarkan bilwadil muqaddas dengan lembah yang suci sebab sesuai dengan nak bertemu, nak berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila berjumpa panjang hikayat dalam kisah dalam surah Toha, panjang cerita dia, tapi dalam di sini dia panggil munasabatus siyak. Susunan ayat itu semua nak cerita ya. Bermula daripada Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Musa. Lepas pada wahyu terus diberi tugas. Apa tugas dia? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Lalu diperintahkan kepadanya. Allah Ta'ala perintah pada siapa? Kepada Nabi Musa AS. Pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Fir'aun, siapa dia Fir'aun tu? Fir'aun tu salah seorang daripada Al-Fara'inah. Fara'inah ni, Fir'aun ni kumpulan yang menjadi pemimpin Mesir dalam beberapa tempoh masa yang lama. Ada riwayat yang mengatakan Fir'aun pertama yang memberi gelaran Fir'aun, nama dia Ikhnatun. Dan raja yang berlawan dengan Nabi Musa tu, orang panggil dia Fir'aun. Fir'aun yang lawan Nabi Musa, ulama-ulama kalau berbeza pandangan. Dia kata siapa dia? Nama dia, apa nama Fir'aun yang lawan Nabi Musa? Ikhnatun tu hak Fir'aun pertama. Kalau kita kat Doli yang Maha Mulia sikit-sikit, yang pertama. Kan? Hak ni, hak lawan zaman Nabi Musa tu Fir'aun, ada yang mengatakan nama dia Ramsis Ats-Tsani. Ramsis yang kedua. Maurice Bucaille, seorang pakar bedah Perancis, yang telah diperintahkan oleh kerajaan Mesir supaya bedah mayat Fir'aun. Maka dia tulislah sebuah kitab. Kan dia bedah mayat Fir'aun yang tenggelam dalam laut tu. Oh, dalam kajian dia, Fir'aun ni mati dalam laut sebab dalam paru-paru dia ada garam. Dia nak bentang lah hasil kajian dia tu. Nak bentang. Bila nak bentang, orang Islam yang dengar cerita tu kata, Maurice, tak usah duduk berasa kagum sangat dengan kajian kamu. Quran aku sudah cerita dah 1400 tahun dulu. Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami hantar selamatkan tubuh Fir'aun, kami hantar balik ke tepi pantai untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya jadilah orang yang mari kemudian tengok kepada Fir'aun menjadi tanda kesombongan manusia. Ini je akhir kesudahan dia. Tak usah duduk pelik. Jadi itulah yang dikatakan Maurice masuk Islam dan dia tulis sebuah kitab Al-Quran wa Taurah wal Injil fi al-ilmi al-hadis. Dan dalam buku ni Maurice kata bukan Ramsis tapi Ibnu Ar-Ramsis, Ibnu Ramsis Ats-Tsani. Siapa dia? Yang penting Ramsis lah. Salah satu daripada nama Fir'aun yang menentang Nabi Musa AS. Jadi kita nak kata, ni mayat Fir'aun yang orang duduk jajah hari ni. Ke sana ke sini. Ana 2 kali mengembara ke Mesir. Nak masuk museum tengok Fir'aun tak jumpa. Sekali pergi, orang Arab kata mafish, dia kata. Fir'aun tak ada, dia pergi ke mana tahu? Pergi ke Perancis ke mana? Pergi pula lagi tanya, Fir'aun ada? Dia kata tak ada, pergi mana pula? Kita kata kuat jalan orang tua ni. Nah, pasal orang tunjuk dalam internet, pasport Fir'aun. Ada pasport. Kerajaan Mesir keluar pasport dia sebab nak bawa mayat dia ni, jasad dia ni nak bawa pergi ke sana sini. Di antara tempat yang dia bawa perginya, sinilah. Pergi ke Perancis yang di Maurice Bucaille yang buat kajian, akhir sekali Maurice masuk Islam sebab kajian dia tu bertepatan dengan apa yang Tuhan sebut dalam Quran surah Yunus.
pada hari ini. Nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Masya-Allah, tabarakallah. Cuma para ulama mengatakan hadza ihtimal, kemungkinan. Wallahu alam, betul ke tidak? Fir'aun yang lawan Musa tu jasad dia yang orang duk jajah sana sini, kita kata wallahu alam, tapi itulah yang disebut. Itulah yang disebut. Baik. Kalimah Fir'aun ambil di mana? Ini menarik ni. Tanda sikit para jemaah. Kalimah Fir'aun kalimatun murakkabatun min lafzaini. Kalimah Fir'aun daripada dua lafaz. Fir, satu. Yang kedua, aun. Fir'aun. Fir'aun. Dia kata fir dengan makna al-qasru, istana. Ataupun singgah sana. Mahligai. Itu dia panggil fir. Aun maknanya al-azim. Artinya Fir'aun maknanya azimul qasri, pemilik istana besar. Itu nama Fir'aun. Jadi kalau kita ada rumah besar, jangan main-main. Jangan buat nama Fir'aun, tukar dengan orang tua tu. Masalah kita ni. Kita faham dah. Baik. Adakah semua pemimpin Mesir nama Fir'aun? Kata tak. Dalam Al-Quran telah menunjukkan bahawa Fir'aun bukan seorang. Bukan satu hakim Mesir, bukan semuanya Fir'aun. Sebab dalam kisah Nabi Yusuf AS, Allah Ta'ala namakan pemerintah Mesir Al-Malik. Wa qala al-maliku tuni bih. Al-Malik dengan mana raja. Raja Mesir ketika dia mimpi, tujuh gemuk lembu tu kan. Sab'a baqaratin siman, pergi telan tujuh yang kurus. Orang kata Yusuf pandai, tak habis mimpi, maka dia kata, qala al-maliku, raja kata, ituni bi, wak mari dia. Di waktu Nabi Yusuf nak ambil adik dia Bunyamin, maka liya'khuza akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Aku tak boleh ambil. Bukan undang-undang raja negeri ni yang ambil orang begini. Tapi helah dia nak pegang adik dia supaya tak pernah pergi mari, yang akhirnya ayah dia Yaqub akan datang ke Mesir insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, kita tahulah zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Yaqub, pemimpin Mesir nama dia siapa dia? Al-Malik. Kemudian mari pemimpin dia nama Fir'aun. Baiklah. Kenapa Allah kata izhab ila fir'auna innahu tagha. Mau pergi jumpa Fir'aun kerana dia tahu, melampaui batas. Melampau macam mana tu? Di dalam kekufuran dan kezalimannya. Jawab di ulama kata dua sebab Fir'aun nama dia tahu, melampaui. Sebab yang pertama dia derhaka kepada Allah Ta'ala, bukan sakat derhaka biasa-biasa, mengaku dia sendiri itu jadi Tuhan. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, isti'badun nas, dia juga telah memperhambakan Bani Israel menjadi hamba abdi dia. Maka dua sifat. Yang pertama dia derhaka kepada Allah Ta'ala, yang kedua dia zalim kepada hamba-hamba Allah. Maka taugutlah dia tu. Jadi mana-mana ada kerajaan atas dunia hari ini pun, yang derhaka kepada Allah Ta'ala, yang zalim kepada rakyat dia, maka itu dipanggil tagut. Tagut. Baik, walaupun Fir'aun ni tagut, Allah kata tagha, tapi Allah Ta'ala pesan kepada Musa. Faqul hal laka ila, izhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Musa, mau pergilah jumpa dengan dia. Tengok, walaupun dia tahu dia jahat, tapi Allah Ta'ala ajar Nabi Musa al-adab fi da'wah. Supaya ada uslub dakwah. Uslub dakwah. Apa dia uslub? Faqul, serta katakanlah kepadanya, hal laka ila an tazakka. Adakah engkau suka hendak mensucikan diri dari kekufuran? Fir'aun. Nah, kalau kata dah Fir'aun jaga Nabi Musa, ayah angkat dia, boleh jadi dia panggil ayah anda. Ayah anda. Nak ke tidak ayah anda sucikan diri daripada kufur ni? Jadi kita pun kalau kita jumpa dengan pembesar-pembesar yang zalim, yang kita kenal dia, yang kita boleh panggil dia ayah anda, pergi nasihatlah kepada ayah anda. Nah,
Jangan ikut ayahanda. Kita kena bagi nasihat kepada ayahanda supaya ikut syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Musa pergi. Jumlah halaka. Halaka dengan makna adakah engkau suka? Nak ke tidak? Dia panggil uslub talattuf wa ta'addub. Bahasa lembut dan beradab. Tidak kata lagi, bahasa orang tua tak erti. Kapi. Masuk Islam. Allah. Pergi lembut. Allahu Akbar. Lepas pada tu, turun pula arahan lain daripada Allah Azza wa Jalla ketika Nabi Musa dengan Harun, Allah kata apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Izhaba ila Fir'aun. Musa dengan Harun, pergi jumpa Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan. Mugi cakap lembut, jangan cakap kasar. Mudah-mudahan dia teringat atau dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Jadi inilah Allah Ta'ala kata, halaka illa antazakka. Maknanya, munak ke tidak. Jadi ini satu bentangan, satu perbincangan. Allah Ta'ala ajar Nabi Musa supaya pergi berlembut dengan Fir'aun, jangan kasar-kasar. Ayat 19. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan mahukah aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu supaya engkau merasa takut melanggar perintahnya. Allahu Akbar. Nak ke tidak? Wa ahdiyaka ila. Allah Ta'ala tak sebut di sini lam yazkur ismallahuna. Dia tak sebut. Allah Ta'ala akan beri mu takut pada Tuhan tak? Innamaka ila rabbika. Fir'aun. Aku tunjuk kepadamu jalan kepada Tuhanmu. Nak suruh mengenal Tuhanmu. Rabbika. Sebab nak suruh dia ingat. Ia menciptakan kamu. Ia menjadikan kamu. Itu dari sudut fitrah. Fitrah kemanusiaan bahawa ia menciptakan manusia dan semua makhluk ini Allah. Jadi sekurang-kurangnya Fir'aun ni, dia mengaku dia Tuhan ataupun anak Tuhan. Maka Allah Nabi Musa peringatkan Fir'aun, ila rabbika, bukan mung. No, Tuhan yang menjadikan kamu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi Musa nak tunjuk kepada Fir'aun, nak membatalkan kefahaman dia tentang ketuhanan yang salah. Bukan mung, Fir'aun, yang buat manusia, yang buat makhluk ni. Tapi siapa? Allah, Rabbak, Tuhan kamu. Allah, Tuhan kamu. Itulah gaya bahasa yang Allah Ta'ala tunjuk. Fatakhsha ila rabbika. Fatakhsha, supaya kamu takut, merasa takut untuk melanggar perintah Allah. Kata di para ulama, al-khasyah dalilun ala anna al-ilma al-haqiqi samaratul khasyah. Ilmu yang hakikat yang kita belajar ni, belajar Quran, belajar hadis, belajar tasawuf, belajar tu belajar ni, tujuannya apa? Untuk nak takut pada Allah Azza wa Jalla. Ni hari ni kita belajar ilmu tasawuf. Ada setengah orang ni mengajar kita tasawuf. Oh, mengajar apa ustaz? Kita tasawuf Minhajul Abidin mengajar. Tapi dia baca 2-3 baris kita, duk pukul orang tu, kata orang ni, habis orang yang tak kata, orang hak dia tak setuju, dia gomong belakang dalam kuliah. Kata tu bukan tasawuf, tu tasawuf, nama dia lagu tu. Bahaya. Jadi kata ulama, ilmu yang betul-betul yang memberi manfaat kepada kita, ilmu yang boleh membawa kita menjadi takut pada Allah Taala. La khaira fi ilmin la yurasul khasyah. Tak ada faedah ilmu yang tak membuat kita takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita belajarlah ilmu tentang Allah, tentang Rasul, ilmu tentang akidah untuk apa? Untuk kita lebih takut pada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk kita jadi gedebel, jadi hagah, orang lain sesat, orang lain tidak ahli sunnah. Jadi kita kata ini masalah kepada kita. Baik. Fa'arahul ayatal kubra. Allah. Setelah Nabi Musa AS sempurnakan perintah Tuhannya, dan Fir'aun pun meminta bukti kebenarannya. Nabi Musa pergi sungguh jumpa dengan Fir'aun. Dia main, kan? Dia pergi jumpa dengan Fir'aun. Fir'aun kata, kalau betul Musa, buat mari bukti. Aku nak tengok. Fir'aun minta bukti. Nabi, tak kata ke dia juga. Nabi Musa kan anak angkat dia, besar dalam istana dia. Tiba-tiba mari ajaran baru pelik mu ni.
Kan? Fa'arahul ayat al-kubra. Bila Fir'aun minta, maka Nabi Musa AS memperlihatkan kepada Fir'aun akan mukjizat yang besar, yakni tongkatnya dicampakkan di hadapan Fir'aun dan orang-orangnya, lalu menjadi seekor ular yang bergerak menjalar. Bila dia minta, dia kata, mari. Fa'arahul ayatul kubra. Nak tunjuk tanda. Musa kata, boleh. Saya ada tanda, jangan bimbang. Nabi Musa ambil tongkat dia, pan. Campak depan Fir'aun, zuf, jadi ular. Allah. Fir'aun pun kanyak. Besar dah anak angkat aku ni, pandai jadi ahli sihir. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, zaman Nabi Musa, waktu tu di Mesir, masyhur dengan saharah, ahli sihir. Puak-puak saharah ni, ramai sekali. Berapa ramai? Anda ingat waktu anda baca tafsir, Safwatut Tafasir. Safwatut Tafasir yang kita baca, Syekh Ali Sabuni, dia kata apa? Dia kata lebih kurang ada 15,000 ahli sihir di seluruh Mesir. Ramai, 15,000. Wallahu a'lam dari sudut angkanya. Dan tangan dia, keluar tangan, bercahaya. Sama. Ingat kau Fir'aun bila tengok ni? Berhentilah daripada jadi Fir'aun. Tak. Fakazzaba wa asa. Allahu Akbar. Lalu Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan menderhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini punca. Sihir tu bukan ada benda pelik Musa. Mungkin mengembara mana Musa? Keluar daripada Mesir ni, hilang raih 5, 7, 8, 10 tahun ni. Balik-balik jadi ahli sihir besar ni. Oh, hebat. Jangan Musa, aku ada ahli sihir ramai di Mesir ni. Sudahlah. Wa asa, dia terus menderhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Isyarah kepada surat takzib. Dia spontan. Tidak kata balik mikir dulu. Nak pakai terus kata, Musa, mu bohong, kamu ahli sihir. Ini menunjukkan betapa tingginya darjat takabur yang ada dalam jiwa Fir'aun. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Naml ayat 14. Wajahadu biha, mereka menentang, menolak ayat-ayat Nabi Musa bawa ni. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi dalam jiwa dia yakin. Ya Allah, betul. Tapi dia menentang kenapa? Zulman wa uluwan, kerana zalim dan kerana meninggi diri di atas dunia, tak mau terima. Istikbar ni sombong, angkuh. Inilah punca kerusakan manusia atas dunia. Punca dia mari daripada mana? Mari daripada sombong, mari daripada angkuh. Itu punca. Kita kata nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Allahu Akbar. Thumma adbara yas'a. Kemudian ia berpaling engkar sambil menjalankan usahanya menentang Nabi Musa AS. Al-idbar dengan mana? Al-i'rad. Dia paling, bereslah Musa. Dia, maknanya dia berusaha untuk apa? Untuk nak mengumpul ahli-ahli sihir, nak cari pembantu-pembantu dia, menteri-menteri kabinet dia mesyuarat, macam mana kita nak buat pada Musa ni? Bukan kata nak terima, tapi yas'a untuk menentang Nabi Musa AS. Fahasyara fanada. Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru. Dia panggil orang. Panggil apa? Yakni hasyara sahara. Panggil tukang-tukang sihir dia yang ramai. Fir'aun kata, qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Biar dua orang ni balik dulu. Pergi panggil puak-puak tukang sihir seluruh dunia dan panggil manusia, kita kumpul, kita berlawan. Biar puas hati. Tak, kita berdebat sini. Bila dia panggil orang ramai, Fir'aun pun mula tunjuk dia punya keangkuhan dia. Faqal ana rabbukumul a'la. Dia dengan berkata, dia panggil orang dia berseru, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Allahu Akbar. Setengah ulama tafsir kata, ana sayyidukum, aku ketua kamu yang tertinggi, pemimpin yang tertinggi negara.
Tapi yang zahirnya, Rabbukum sini dengan mana mengaku jadi Tuhan. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi, yang menciptakan segala benda ni, aku belaka. Tengok dia kata ni. Wa ahzil anil hajtari mitati, tengok sungai ni duduk lalu bawah istana aku. Karut dia lah. Demikianlah etikok puak-puak zaman-zaman dulu pun belaka tu belaka. Mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi anak, karena kesombongan, akhir sekali mereka kecundang, wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Yaqulu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa? Radhiyallahu anhuma. Inna Fir'aun kana munzu 40 sanah. 40 tahun dah Fir'aun sudah mengaku, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Hei, pembesar-pembesar semua, aku tak tahu ada lagi Tuhan lain pada aku. Mana 40 tahun dah Fir'aun telah mengaku jadi Tuhan sebelumnya berdepan dengan Nabi Musa AS. Bila mari zaman Nabi Musa, sekali lagi dia ulang, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Itu cerita Fir'aun. Supaya nampak benar apa yang dia kata, dia pun panggil Haman. Ya Haman, fa'auqid li ya Hamanu ala tin, faj'al li sarhan, la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnu minal kadzibin. Haman, membakar bata-bata tanah ni, buat bangunan tinggi, aku nak pergi tengok di mana ke Tuhan Nabi Musa. Aku rasa dia ni pembohong. Itulah cerita Fir'aun. Allahu Akbar. Bila dia mula sombong, angkuh, takabur, tuan-tuan tanda. Bila sampai ke muncak kezaliman si penguasa yang zalim, itulah saat kehancurannya sudah hampir. Saat keruntuhannya sudah hampir, sudah dekat dengan kebinasaannya. Maka Allah sebut di sini. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. 40 tahun dah mengaku jadi Tuhan, tak ada siapa bantah. Hari ini Nabi Allah Musa dihantar oleh Allah SWT, Musa dengan Harun, supaya nasihat pada kamu, mu tak dengar juga. Masih lagi mengaku jadi Tuhan, maka saat kehancuran Fir'aun sudah hampir, ayat 25, maka Allah menyeksa Fir'aun di akhirat dan di dunia ini, dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. Tengok nota dia kata, yakni ditimpakan azab seksa di dunia, dengan ditenggelamkan bersama orang-orangnya di laut, dan diseksa di akhirat dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Jadi dua-dua sekali lah. Dua-dua. Di dunia apa kena? Dunia ni apa dia? Mati. Tergelar laut, mati lemas. Di akhirat esok, azab yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Fir'aun. Dan kuncu-kuncunya. Akhir ayat perbincangan kita ini, Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Allahu Akbar. Sesungguhnya yang demikian itu. Apa dia demikian? Berakhirnya episod keangkuhan Fir'aun di dalam Laut Qalzum. Laut Qalzum ni Laut Merah apa panggil. Yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya, orang yang reti bahasa, orang yang berfikir, dia akan ambil iktibar. Jadi tujuan apa? Nak suruh puak-puak ni, pengikut-pengikut Fir'aun ni reti. Orang-orang yang sombong di Mekah juga faham bahawa kalau lawan perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mu akan jadi macam Firaun juga dalam laut. Allahu Akbar. Itu dia panggil la'ibratan liman yakhsha, supaya kamu mengambil pengajaran. Firaun Nabi Musa nama Ramsis. Tak kiralah Ramsis 2 ke, anak Ramsis yang betul Ramsis nama dia. Jangan buat nama Ramsis, nama Firaun tu. Ra mim sin ya sin. Ramsis. Jangan buh. Nama ada orang buh nama Muhammad Ramsis. Jadi Fir'aun. Tapi orang Arab ni bangga dengan Fir'aun. Waktu anak duduk di Madinah tu, ada satu klinik. Dekat dengan Masjid Quba. Dia tulis, nama klinik itu, Iyadah Ghassan Fir'aun. Kita kata orang Arab ni, bangga dia dengan Fir'aun dia tu. Masya Allah, tabarakallah. Kita ni bagi kita, kalau sebut Fir'aun tu, lambang keangkuhan, kesombongan.
dan lambang keruntuhan manusia yang angkuh. Baiklah para jemaah sekalian, beberapa pengajaran sebagai penutup kepada ayat yang kita baca tadi, bermula daripada ayat 15 hingga 26, apa pengajaran yang dapat kita ambil? Yang pertama, ahammiyatul i'tibar bil hawadis. Pentingnya kita ambil pengajaran dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku, fa innat tarikh yu'idu nafsah. Ulama kata, sejarah akan berulang. Yang hari ini menunjukkan cerita yang lepas, yang lepas menunjukkan akan datang watak-watak seperti ini. Watak-watak seperti ini, karena itu Allah kata, inna fi zalika la'ibrah. Semua yang berlaku itu menjadi pengajaran kepada kamu, wahai para jemaah sekalian. Kata di syair kata, iqra'ut tarikh iz fihi al-ibar dalla qaumun laysa yadruna al-khabar. Menarik. Syair kata apa? Bacalah sejarah. Karena di dalam sejarah banyak pengajaran. Dalla qaumun, berapa banyak kaum yang sesat. Karena mereka tidak tahu apakah peristiwa yang telah berlaku orang-orang zaman dulu. Jadi kita ambil. Tapi kita ingat, kita baca tarikh untuk mengambil iktibar. Kalau baca sejarah, ya, ini cerita Napoleon, ini cerita Vasco da Gama, ini cerita orang itu, cerita ini. Tapi kita ambil, ini semua ni penjajah. Kita kawulah, kita sedar. Oh, kita bangga Perancis lain. Berapa dia mari, ni apa yang kita bangganya, penjajah mari nak merusakkan negara kita kan. Baik. Pengajaran yang kedua, ini tanda, ini penting ni. Ma'atughyani Fir'aun amara Musa billin. Allahu Akbar. Wala Fir'aun tu sombong, angkuh, takabur. Allah Ta'ala perintah Nabi Musa supaya pergi berlembut. Masya Allah, tabarakallah. Satu kisah masyhur. Diceritakan bahawa ada seorang laki-laki pergi menghadap Sultan Harun al-Rashid. Dia kata, ya Amirul Mukminin, saya mari ini nak bagi nasihat kepada Tuan Khalifah. Tapi bahasa saya ni agak kasar. Minta maaf deh. Dengarlah, bahasa saya ni kasar. Maknanya backing dia nak mari. Faqala al-Khalifah, kalla. Tak payah. Bukan itu cara nak nasihat. Inna Allah amara man huwa khairum minka bil ilanatil qaul. Allah Ta'ala telah perintah orang yang lebih baik daripada kamu supaya berlembut dalam kata-kata kepada orang yang lebih jahat daripada aku. Allah Ta'ala perintah Nabi Musa kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan. Pergi kata bercakap lembut. Fir'aun jahat pada aku, Musa lebih baik padamu, Allah suruh berlembut. Mu main cakap kasar, balik. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hari ini kita para pendakwah jangan guna bahasa kasar-kasar, gunalah bahasa yang lembut-lembut, bahasa mukhatabah yang boleh menarik orang untuk minat untuk mendengar ceramah kita. Jangan kita, Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, dalam surah Al-Imran 159, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu guna bahasa kasar, kerah hati dalam dakwah, orang akan lari daripada dakwah kamu. Cuma janganlah kita ni sentiasa lembut semua. Tapi ada kalanya kena juga bertegas. Tidak kasar tapi tegas. Tapi orang lain ni kalau nak tegur orang, dalam Facebook kau gaponya kata, pelik-pelik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar uslub. Contohnya waktu Nabi masuk Mekah, Nabi kata siapa dia masuk duduk dalam dekat Kaabah aman, siapa dia masuk dalam rumah dia aman. Wa man dakhala dar Abi Sufyan, siapa dia masuk dalam rumah Abu Sufyan aman. Rumah Abu Sufyan bukannya luas nak masuk semua orang Mekah, tapi orang panggil uslub. Abu Sufyan kan ketua Mekah masa tu, Nabi sebut nama dia supaya dia berlembut. Ni kita ni bahasa kena sebut. Allahu Akbar. Yang ketiga, Imam Ghazali dan juga Ibn Qayyim telah beri isyarat bahawa dalam jiwa manusia ni ada kesan-kesan pengaruh Fir'aun tu ada. Maka, apa makna Fir'aun? Sombong, sifat sombong tu ada dalam jiwa kita. Maka menjadi kewajipan kepada kita, mesti berlembut. Mu'alajah. Ubati diri kita ni, supaya hilang sifat sombong. Untuk maklumat ini, para jemaah boleh tengok dalam kitab yang saya syarah, kepada kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, nama dia Penawar Bagi Hati. Tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati, ada bab bagaimana kita nak lembutkan hati kita dan lain-lain lagi.
dan juga saya syarah kepada kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin. Ada di sana dalam rakaman yang sudah lengkap, insya-Allah. Baiklah. Yang keempat, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ayat yang kita baca ini, ibrah, pengajaran itu bagi orang yang nak mengambil pengajaran. Nak ambil pengajaran itu macam mana? Iaitulah menjadi sunnatullah, menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Setiap orang sombong, orang yang angkuh akan tewas akhirnya di hadapan pendakwah-pendakwah, di hadapan Nabi pada dulunya, kemudian di zaman kita ni para pendakwah, para orang yang menyeru pada kebaikan, kan? Jadi kita kena betul maklumat-maklumat kepada masyarakat, jangan duduk main karut seperti setengah daripada media-media gini, media barat ke media apa, dalam Malaysia apa banyak channel-channel akhbar, berita ni semuanya batu api belaka. Dia dengar orang cakap lain, dia tulis tajuk lain. Lepas tu bila orang marah, minta maaf. Minta maaf tak ada dua baris. Hak dia tulis dua muka surat. Ini celaru masalah. Yang kelima, ahlakallahu ta'ala Fir'aun bil gharq. Allah Ta'ala telah binasakan Fir'aun dengan tenggelam. Tapi kata di ulama sejarah kata, walakin zallal hukmu fi misalil fara'inah. Tapi Mesir masih lagi dikuasai oleh Fir'aun yang ramai lagi. Fir'aun tu, Ramsih tu ya, dengan geng-geng dia hot pergi laut, tapi ada lagi Fir'aun lain. Wallahu alam, kita kata binasanya Fir'aun, walaupun sebahagian Fir'aunnya binasa, selamatnya Bani Israel, kita kena gembira. Dalilnya mana? Dalilnya waktu Nabi kita SAW sampai di Madinah, Nabi tengok orang Bani Israel Yahudi Madinah puasa pada hari Asyura. Nabi kata, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumun?" Mau puasa apa hari ini? Oh, Yahudi kata, "Hadza yaumun azim." Ini hari yang besar. Anjallahu fi Musa wa qaumahu. Allah Taala selamatkan Musa dan kaumnya. Dan tenggelamnya Firaun. Fasamahu Musa syukran. Nabi Musa berpuasa syukur. Kami puasa juga. Nabi kata apa? Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami lebih berhak, lebih utama menghormati Musa daripada kamu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan Nabi kita arahkan sahabat-sahabat berpuasa. Maknanya kalau berlaku walaupun sedikit, dah kerajaan-kerajaan yang zalim jatuh, bolehlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala, sebab walaupun tak solid semua, tapi sebahagiannya sudah ada sebagaimana yang berlaku pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kisah Nabi, kisah ibrah dalam Quran yang sangat menarik. InsyaAllah kita berhenti setakat ini dulu. Kita akan sambung dalam siri yang akan datang bermula daripada ayat 27. A'antum asyaddu khalqan amis sama'. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.